Recording in progress. Okay, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Ayat yang ke-19 surah At-Taubah muka surat 189. Ayatnya berbunyi aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Okey. Adakah ja'altum kamu menganggap, terjemah ja'altum kamu menganggap. Okey. Ataupun kamu menjadikan, dua-dua boleh. Siqayata memberi minum. Siqayata memberi minum. Al-haji orang-orang mengerjakan haji. Terjemah al-haji orang-orang yang mengerjakan haji. Wa dan imarata mengimarahkan. Imarata mengimarahkan al-masjidil haram, masjidil haram lah. Okey. Ka seperti man orang yang, okey, man orang yang amana beriman bi dengan Allah wa dan al-yaumi hari al-akhir akhirat. Okey. Wa dan jahada dia berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Fi sabilillah di jalan Allah. Okey, baik. Terjemahkan ayat pertama kita. Puan Izawani terjemahkan boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Adakah kamu menjadikan memberi minum orang-orang yang mengerjakan haji dan memakmurkan Masjidil Haram seperti orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan berjihad di jalan Allah? Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Menurut riwayat daripada Ibnu Jarir daripada Ka'ab Al-Qurazi, ayat ni turun ketika mana 3 orang yang telah memeluk agama Islam. Siapa dia 3 orang tu? Sayyidina Ali bin Abi Talib, Talhah bin Abi Shaybah. Talhah bin Shaybah bin Abdul Dar dan juga Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Satu hari mereka berbicara. Dalam riwayat mengatakan 3 ni dah masuk Islam masa tu. 3 dah masuk Islam. Mereka saling berbangga satu sama lain. Talha bin Syaibah kata, aku ni tukang pegang kunci Kaabah. Bila-bila aku nak masuk, aku nak tidur, nak buat apa dalam Kaabah, terpulang pada aku. Sebab aku pegang kunci dia. Talha bin Syaibah. Manakala Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, dia kata, aku ni memegang tanggungjawab memberi minum, memberi makan orang datang buat haji. Ini orang kedua, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Manakala Sayyidina Ali radhiyallahu berkata, okey, aku ni walaupun bukan pegang pintu Kaabah, walaupun bukan jaga menguruskan orang bagi minum, bagi makan orang buat haji, tapi aku telah menyembah Allah yang Maha Esa di Kaabah ini 6 bulan sebelum orang lain menyembahnya. Maksudnya masa tu dia dengan Sayyidina Ali dan Nabi dan beberapa orang sahabat saja yang menyembah Allah ketika mana, di kala mana orang-orang lain sibuk sembah berhala. Baik. Maka lepas pada tu Allah turunkan ayat. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, kenapa ayat ni diturunkan? Minggu lepas saya dah beritahu.
Jika mana pak saudara Nabi iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika mana pak saudara Nabi itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib ditangkap dalam peperangan Badar sebagai tawanan. Ditangkap dalam peperangan Badar sebagai tawanan. Maka mereka mencela Al-Abbas. Sebab apa join orang kafir lawan anak saudara sendiri. Dah tahu Nabi agama yang benar tapi pilih juga nak lawan Nabi. Maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib kata, dia kata apa? Kamu asyik mencela kesalahan aku je. Kamu asyik duk cela kesalahan aku je. Kamu tak nampak langsung ke kebaikan aku? Maka sahabat-sahabat masa tu yang tawan dia tanya, apa kebaikan kamu? Maka dia pun jawab, aku ni bagi minum orang datang buat haji. Aku menguruskan makan minum orang datang buat haji. Itu kebanggaan dia depan Nabi dan sahabat-sahabat. Masa tu dia masih kafir. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Allah turunkan ayat. Allah kata apa dia? Kamu rasa, ayat ni senang cerita bahasa kita, bahasa Melayu ni macam ni. Kamu rasa membuat kerja amal, iaitu beri minum orang datang buat haji dan mengimarahkan Masjidil Haram, sama ke nilai dia di sisi Allah, sama ke tahap kebaikan dia di sisi Allah dengan orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, sanggup berjihad jalan Allah, sama ke? Tak sama. Ya, ayat ini bukanlah kata beri minum orang jemaah haji tu tak baik, benda yang berdosa. Tak, benda besar, benda amalan hebat tu. Bagi minum binatang pun besar pahala dia. Bagi minum binatang pun dapat besar pahala. Boleh jadi sebab selamat daripada neraka Allah. Ni bagi minum orang yang datang buat benda besar amalan haji. Jadi Nabi kata, Allah Ta'ala kata pada orang yang berbangga-bangga dengan buat dua kerja ni, beri minum orang haji dan mengimarahkan Masjidil Haram. Maksudnya tolong cat, tolong bersihkan, tolong maintain bangunan dia. Allah Ta'ala kata, walaupun kamu rasa kamu buat baik, tapi kebaikan kamu tu tak boleh nak disamakan langsung. Tak boleh nak dibandingkan langsung dengan orang yang beriman pada Allah, beriman pada akhirat, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sama langsung. Baik. Pertama, kalau kita tengok dari sudut sebabun nuzul tadi, masa Al-Abbas buat kerja memberi minum orang haji, mengimarahkan Masjidil Haram, masa tu dia masih kafir. Jadi orang kafir yang sungguh-sungguh mengimarahkan Masjidil Haram, dia tolong buat renovate, contohlah, dia tolong menghiaskan, dia pasang lampu-lampu, contoh. Tapi selagi mana dia kafir, Allah tak pandang langsung kebaikan yang dia buat. Sebab apa? Tak ada nilai. Tak ada nilai langsung, kerana dia kafir. Duduklah membersihkan Masjidil Haram 100 tahun pun. Selagi awak kafir, selagi itulah tak ada nilai amalan-amalan kebaikan awak. Itu satu. Baik, katakanlah perbandingan ini, tadi kita kata perbandingan tu, orang kafir yang bagi minum orang haji dengan orang Islam yang beriman berjihad. Memang tak boleh dibandingkan langsung. Langit bumi biasanya. Sekarang, katakanlah semua orang Islam. Orang Islam yang pertama, dia berkhidmat di Masjidil Haram, bagi minum orang buat haji. Dan dia tolong mengimarahkan Masjidil Haram. Dia tolong bersihkan, tolong hiaskan, tolong pastikan maintenance dia sentiasa okey kat Masjidil Haram. Yang orang Islam yang pertama. Orang Islam yang kedua, dia beribadat macam biasa. Dia tak terlibat pun dalam pengurusan mengimarahkan Masjidil Haram. Tapi orang Islam yang kedua ni, bila datang seruan jihad di jalan Allah Ta'ala, dia terus siapkan diri dia, barang-barang dia, kelengkapan perang dia, dipegang. Maka Allah Ta'ala nak kata apa dia? Bagi minum orang haji baik, baik. Mengimarahkan Masjidil Haram baik, baik. Tapi orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat lalu terus pergi jihad bila ada seruan jihad, itu jauh lagi baik di sisi Allah. Sebab apa? Mengimarahkan Masjidil Haram, memberi minum orang jemaah haji, kalau tak buat pun tak ada efek pada agama. Kalau tak ada orang buat pun tak ada efek pada agama. Kalau tak ada orang nak ambil tanggungjawab lah, nak tolong bagi makan orang, bagi minum orang haji, mengimarahkan mengimarahkan Masjidil Haram tu maksudnya menghiaskan, menjaga kebersihan. Kalau tak ada pekerja khas pun, kalau tak ada pekerja khas yang bagi minum, kalau tak ada pekerja khas yang tolong menghiaskan Masjidil Haram, orang-orang Islam seluruh dunia tak ada masalah nak minum kat Masjidil Haram. Itu satu. Yang kedua, setiap orang yang datang ke Masjidil Haram, mereka akan membersihkan Masjidil Haram. Walaupun tidak ada
pembersih khas, tukang bersih yang khas. Nak ceritanya apa? Kalau tak ada orang buat, mesti ada orang Islam yang sentiasa nak buat. Tapi berjihad jalan Allah lagi besar. Sebab apa? Kalau tak ada orang buat, kalau tak ada orang Islam yang sanggup berjihad, yang nak berjihad, yang sedia berjihad, lama-lama nanti Masjidil Haram tak ada orang nak datang. Kesan apa? Kesan orang Islam tak nak jihad di jalan Allah Ta'ala. Jihad mengekalkan agama dan mengembangkan agama. Tu jihad. Okey, jihad mengekalkan agama. Jihad ni mengekalkan agama dan mengembangkan agama. Itu makna jihad. Boleh? Samalah juga kita belajar agama. Contohlah kita belajar agama. Rajin hari-hari datang belajar agama, belajar agama. Bagus tak bagus? Bagus. Tapi agama tu hanya berlegal sama kita je lah. Sama kita yang rajin belajar, rajin mengajar. Agama hanya berlegal sekitar tu je. Tiba-tiba ada orang luar datang nak serang, kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Sebab kita hanya sibuk dengan ilmu kita sahaja. Bukan kata ilmu tak bagus. Bagus, baik. Tapi mempertahankan agama daripada diceroboh. Mempertahankan agama daripada jatuh, mundur. Kerja siapa? Kerja penjihad. Kerja mujahid. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah, dia punya pahala, dia punya ketinggian darjat jauh lagi besar berbanding orang Islam yang duduk kat Mekah bagi minum orang haji. Kita bukan kata apa mereka buat tu tak dapat pahala. Orang datang buat haji jauh, kita tolong serve minuman kat dia. Pekerja-pekerja yang bawa air zam-zam, mungkin Bangladesh, mungkin Indonesia, duk tolak mesin air zam, tolak troli bawa air zam-zam kat Masjidil Haram. Kecil ke kerja tu? Besar. Pahalanya besar, nilainya besar di sisi Allah. Tapi orang yang berjihad di jalan Allah jauh lagi besar. Kerana apa? Kalau tak ada orang Islam langsung nak jihad, semua dah sibuk nak buat beri makan orang kat Masjidil Haram, semua nak berkhidmat bagi minum orang kat Masjidil Haram. Perkembangan agama, perlindungan agama, siapa nak buat? Nanti lama-lama siap-siap, takut-takut nanti silap-silap. Okey, nanti lama-lama takut-takut silap-silap, orang kafir datang ke Masjidil Haram, apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Ataupun orang musyrikin conquer balik Masjidil Haram. Sekarang ni orang Islam yang mengawal Masjidil Haram. Orang Islam semua tak nak berperang sebab semua berebut nak jadi tukang bagi minum orang haji. Dapat pahala. Bagus ke tak bagus? Bagus. Tapi tak ada orang langsung nak berjihad, nanti orang kafir tawan conquer semula Masjidil Haram. Orang kafir lah yang akan menguruskan Masjidil Haram. Orang Islam boleh buat apa? Tengok saja. Sebab tu jihad lagi besar kedudukan berbanding bagi minum orang buat haji. Ada beza antara amalan yang dah stabil dengan amalan yang dah stabil. Kita continue, tak ada jadi masalah. Tak susah. Yang susahnya apa dia? Nak mempertahankan anasir-anasir luar. Nak mengembangkan lagi Islam pada orang lain. Bila ada orang kafir datang nak serang orang Islam, itu yang besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok surah An-Nisa, boleh tak? Tolong baca Tuan Sofi. Allah nak cerita dalam surah An-Nisa ni betapa tingginya kedudukan orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kata tak sama. Okey, ayat page 94, muka surat 94. Muka surat 94, ayat 95 dan 96. Tolong baca Tuan Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, iaitu beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, terima kasih Tuan Sofi. Poin kita, ayat 95 tu, kedua-duanya Allah janji kebaikan. Orang yang tak pergi jihad, orang Islam yang tak pergi jihad, tapi duduk beramal. Orang Islam yang tak pergi jihad, dia tu beramal, dia jaga sembahyang, dia khidmat Masjidil Haram, dia bagi minum orang buat haji, dia tolong orang dalam kesusahan masa musim haji. Bagus ke tak bagus? Bagus. Kita tengok kat skrin ni Allah kata apa dia dalam ayat atas tu. Kepada masing-masing Allah menjadikan
pahala yang baik. Dua-dua dapat syurga. Tapi Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang lagi besar. Sama juga ayat kita sekarang. Orang pergi minum jemaah haji, orang bagi minum, serve minuman untuk orang datang buat haji. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Besar tak? Besar. Tapi lagi besar orang yang berjihad. Lagi besar orang yang berjihad. Susah payahnya, bahayanya, mungkin keletihannya, mungkin kecederaan yang dia hadapi jauh lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Sambung ayat seterusnya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mengajar tak susah. Sebab apa tak susah nak mengajar? Sebab kita mengajar orang yang sedia untuk belajar. Betul kan? Orang sedia bagi masa, orang siap bayar duit lagi. Jadi tak susah. Kita cakap senang. Tak ada bantahan. Tak ada orang nak marah. Tak ada orang nak benci. Tak ada orang nak pandang serong. Contohlah. Sebab kita cakap depan orang yang sedia untuk dengar. Itu mengajar. Mudah ke? Susah ke mudah? Mudah. Bukan maksud mudah tu tak ada susah dan so adalah juga ujian-ujian dia. Okey? Tapi nak mengajak, menyeru orang lain kepada kebaikan. Itu susah. Kenapa susah? Kita masa tu berhadapan dengan orang yang suka dan tak suka. Orang yang sedia dan orang yang tak sedia. Jadi bila kita berhadapan cakap kebenaran dengan orang yang kita suka dan tak suka, sedia dan tak sedia, masa itulah datang ujian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, sambung ayat seterusnya. Ayat 19. Sambung La tidak yastawuna, mereka sama. Yastawuna, mereka sama. Indallah, di sisi Allah. Indallah, di sisi Allah. Wa, dan Allah la tidak Yahdi akan memberi petunjuk al-qauma kepada kaum az-zalimin yang zalim. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Ena, terjemahkan Puan Ena boleh? Dan tidaklah mereka sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi tunjuk kepada kaum yang zalim. Okey, baik. Terima kasih Puan Ena. Kadang-kadang soalan-soalan yang ditanya dalam Al-Quran, Allah tanya soalan, Allah tak jawab. Soalan tu dia tanya dan Allah tak bagi jawapan. Okey? Kenapa Allah tak bagi jawapan? Kerana soalan tersebut memang dah jelas jawapan dia. Okey? Soalan tersebut memang dah jelas jawapan dia. Contoh, sekadar contoh. Tolong baca boleh? Siapa dia ya? Okey, Puan Asmah tolong baca boleh? Puan Asmah, Surah Al-An'am. Surah Al-An'am, muka surat 143. Okey, ayat 122. Ni soalan. Tapi tidak ada jawapan. Tolong baca boleh? Muka surat 143 ayat 122. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Okey, baik. Tengok kat skrin Tuan Safi dah share. Allah tanya soalan. Jawapan ada beritahu tak dalam ayat ni? Ada beritahu jawapan tak? Tak ada. Sama tak orang yang dah mati, kemudian dia Allah hidupkan dengan cara kami bagi hidayah, bagi Islam. Kemudian cahaya kami bagi, dengan cahaya tu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat. Sama tak dia dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gelita? Kekafiran lah. Yang sekali-kali tidak keluar daripada kekafiran tersebut. Hanya ada soalan, tapi jawapan tak ada. Dalam ayat 122 ni, itu hanya ada soalan, tidak ada jawapan. Boleh? Ayat kita sekarang, ada soalan dan ada jawapan. Contoh lagi, muka surat 213.
Tolong baca boleh? Tuan Haji Muhammad Syahril Yub, tolong baca boleh? Muka surat 213. Boleh Ustaz. 213. Ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Okey, cukup. Terima kasih Tuan Haji Syahril. Itu je poin saya. Ayat tu tak habis lagi. Terima kasih Tuan Haji Syahril dia. So soalan dia, tengok kat skrin pun Tuan Safi dah share. Apakah orang-orang yang menunjuk, okey, apakah orang-orang yang menunjuk kepada kebenaran itu lebih berhak diikut, ataupun orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali dia sendiri diberi petunjuk? Orang yang patut kita ikut adalah orang yang boleh bimbing kita, ataupun orang tu dia sendiri perlu bimbingan orang lain. Termasuk ayat ni. Soalan kan? Ada jawapan tak? Tak didatangkan pun jawapan. Sebab apa? Jawapannya dah diketahui. Jawapannya telah pun diketahui. Jadi dah perlu jawab lagi? Tak perlu jawab lagi. So ayat kita sekarang, ni contoh 2 ayat yang saya bagi tadi adalah soalan-soalan yang Allah Ta'ala datangkan yang tak perlu dijawab kerana jawapannya maklum. Semua telah tahu. Semua telah tahu. Tak perlu jawab pun tak apa. Sebab jawapan tak perlu dijawab pun tak apa sebab semua dah tahu. So ayat kita sekarang, kenapa Allah sendiri datangkan? Allah Ta'ala tanya, sama tak orang yang pergi minum jemaah haji, orang mengarahkan Masjidil Haram, sama tak dengan orang berjihad jalan Allah? Jawapannya kita pun dah tahu, tak sama. Tapi untuk emphasize, penekanan, Allah jawab juga, la yastawuna indallah. Tak sama. Allah nak cakap dengan jelas, penekanan tak sama. Walhal kalau ayat ni tidak didatangkan pun, kalau ayat la yastawuna indallah ni tak didatangkan pun, jawapannya semua orang dah tahu. Katakanlah ayat Quran tak ada ayat ni, la yastawuna indallah. Tak ada orang akan tanya, sama ke tak sama Sama ke tak sama? Tak. Allah datangkan jawapan sebab nak tekankan memang sangat-sangat tak sama. Sama juga dalam surah As-Sajdah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Jawapan dia juga la yastawun. Walhal kalau tak jawab pun tak tahu kan? Memang kita dah sangat tahulah tak sama orang fasik dengan orang mukmin. Tengok muka surat 416. Puan Nur Zakiyah tolong baca boleh? Puan Nur Zakiyah. Muka surat 416. Boleh Ustaz kejap ya. 416. Surah As-Sajdah ayat 18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik iaitu kafir? Mereka tidak sama. Okey, terima kasih. Sama Ustaz. Puan Zakiyah. Kalau perkataan la yastawun tu tak ada dalam surah Sajadah, la yastawun, kita tak masih adakah soalan jawapan kita tak tahu? Katakanlah ayat Quran tu, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Tu je ayat Quran, katakanlah. Adakah orang beriman tu sama dengan orang fasik? Tak perlu jawapan pun tak apa. Kita memang dah tahu. Tak sama langsung. Tapi sebagai penekanan, nak tekankan juga Allah datangkan. La yastawun. Tak sama. Tak sama. Allah tekankan juga. Tak sama. Untuk nak beritahu bahawasanya, pada kita semua, amalan-amalan memberi minum orang haji dan berjihad jalan Allah, beza langit bumi. Itu cerita dia. Dua-dua baik, dua-dua dapat pahala, tapi berjihad jalan Allah jauh lebih tinggi, jauh lebih bernilai, jauh lagi besar pahalanya berbanding bagi minum orang jemaah haji. Bukanlah ayat Quran ni nak mengatakan bagi minum jemaah haji tu tak ada apa-apa pahala langsung, ada. Tapi dari sudut pahala di sisi Allah, nak dibandingkan dengan berjihad, orang berjihad tu lagi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam.
tidak akan berhimpun, tidak akan bercantum debu-debu di jalan Allah dengan asap api neraka Jahannam. Apa maksud dia? Debu-debu yang kena kaki pejuang-pejuang, debu-debu yang kena kuda-kuda pejuang-pejuang yang berjuang jalan Allah, tidak akan bertemu dengan asap api neraka. Maknanya orang yang berjihad jalan Allah, Allah Ta'ala bagi pahala punya besar, Allah Ta'ala bagi pahala punya banyak, sehingga seolah-olah mustahil dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Penutup ayat 19, Allah kata, Allah tidak akan memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Maksud kaum yang zalim kat sini tahu tak siapa dia? Orang musyrikin Mekah, dia tak nak masuk Islam. Sebab apa? Dia rasa dia dah cukup baik. Kenapa rasa dia dah cukup baik? Kami dah bagi minum orang haji, jangan main-main. Kami bagi minum orang datang buat haji, orang jauh-jauh datang ke Mekah, Masjidil Haram nak buat haji, kami bagi minum, jangan main-main. Jadi oleh kerana mereka rasa mereka dah buat satu benda sangat besar, mereka nak masuk Islam lagi? Tak nak. Mereka nak beriman lagi? Tak nak. Kenapa? Kami dah buat benda paling besar. Ni rumah Allah, Masjidil Haram ni rumah Allah, tetamu-tetamu Allah datang, kami serve tetamu Allah. Tak besar lagi ke? Layan tetamu datang rumah kita pun besar pahala dia, layan tetamu. Apatah lagi kita melayan, kita entertain tetamu-tetamu yang datang rumah Allah. Tak besar lagi ke? Jadi orang musyrikin anggap mereka telah buat benda yang sangat besar. Jadi kenapa perlu lagi beriman dengan Muhammad? Kenapa perlu lagi nak ikut dia hijrah ke Madinah? Tengok maksud ayat ni. Jadi orang yang dah rasa baik dia dah cukup. Orang yang rasa baik dia dah cukup, dia tak perlu ubah diri dia lagi. Dia tak perlu ikut orang lagi baik pada diri lagi sebab dia rasa dia dah buat baik banyak sangat dah. Maka Allah tidak akan beri petunjuk kepada dia kepada jalan yang benar. Dia termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Okey, baik. Seterusnya. Alladzina, orang-orang yang, ayat bawah sekali 20. Amanu, beriman. Wa, dan. Hajaru, berhijrah. Hajaru, berhijrah. Okey. Wa, dan. Jahadu, berjihad. Jahadu, berjihad. Fi sabilillah, di jalan Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Bi, dengan amwalihim, harta-harta mereka. Amwalihim, harta-harta mereka. Wa, dan anfusihim, diri-diri mereka. Anfusihim, diri-diri mereka. A'zamu, lebih besar. A'zamu, lebih besar. A'zam tu lebih besar, lebih tinggi, lebih agung, semua boleh lah. Kita terjemah lebih besar lah senang. Darajatan, darjatnya. Lebih besar darjatnya. Ataupun lebih tinggi darjat. Tak kisahlah. Kita fahamlah maksud tu. Indallah, di sisi Allah. Indallah, di sisi Allah. Wa, dan ulaika, mereka itu. Ulaika, mereka itu. Hum, mereka lah. Hum, mereka lah. Al-faizun, orang-orang yang berjaya. Al-faizun, orang-orang yang berjaya. Okey, baik. Tolong terjemahkan ayat baru kita. Tolong terjemahkan dia. Nik Hana terjemahkan boleh? Nik Hana Hanif terjemahkan. Boleh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan diri mereka lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan mereka lah orang yang berjaya. Okey, baik. Tadi Allah Ta'ala sebut perbandingan antara orang kafir yang bagi minum orang haji dengan orang Islam yang berjihad jalan Allah. Memang tak sama langsung. Tadilah. Sekarang sesama Islam pula. Ada 3 amalan besar. Ada orang yang masuk Islam saja. Dia masuk Islam, dia stay kat Mekah, dia tak nak hijrah ke Madinah, yang dia tidak berjihad jalan Allah. Okey, dia ni baik tapi darjat paling rendah sekali. Islam, bila dia masuk Islam bersama Nabi hijrah ke Madinah, dia tak nak ikut. Okey, jadi bila tak nak ikut, Nabi jihad kat Madinah, dia memang tak join langsung. Islam yang lagi tinggi pada dia, orang Islam yang lagi tinggi kedudukan pada orang yang pertama ni adalah orang Islam yang dia masuk Islam bersama Nabi. Nabi ajak hijrah, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan bisnes, tinggalkan family, tinggalkan rumah yang ada kat Mekah, tinggalkan, ikut Nabi hijrah. Dia sanggup ikut Nabi. Dia sayang rumah,
Dia sayang bisnes dia sayang kebun dia sayang family dia sayang kedai makan dia, contohlah. Tapi bila Nabi ajak hijrah, dia sanggup tinggal. Maka orang ni, yang kedua ni, jauh lebih hebat daripada orang yang pertama tadi, orang Islam yang pertama tadi. Orang Islam yang pertama tadi bagus juga, ada pahala juga di sisi Allah. Tapi yang kedua ni lagi hebat. Kerana apa? Dia sanggup migrate, dia sanggup hijrah, tinggalkan apa dia suka, tinggalkan kehidupan selesa dia, pergi sebagai orang yang kita kata nak hidup, mulakan kehidupan baru kat negara orang. Hebat tak? Hebat. Lagi hebat, orang ni dah lah hijrah, baru je kita kata tinggalkan kampung halaman, tinggalkan bisnes, tinggalkan kebun, sampai Madinah. Okey, ingat boleh dah relax tahun 2, tak sampai 2 tahun pop Nabi ajak pergi pegang. Dia pun terus pergi pegang. Maka orang yang beriman, berhijrah dan berjihad, 3 benda ni. Okey, sorry, dan dia berjihad pula, bukan dia bawa diri dia saja, dia bawa diri dia dan harta dia. Ada orang dia bawa diri saja, harta dia minta dengan orang lain, ataupun dia pinjam dengan orang lain, ataupun orang lain bagi dia hutang. Yang berjihad ni, dia bawa diri dia dan juga dia korbankan, dia spendkan semua harta dia. Orang ni lah ada darjat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ni lah yang dapat darjat besar di sisi Allah ta'ala. Kerana apa? Pertama, dia beriman untuk diri dia. Dia beriman untuk diri dia. Beriman ni untuk diri dia. Kita beriman untuk diri kita. Selamatkan diri kita, kita kena beriman. Yang kedua, dia hijrah. Apa tujuan dia? Dia bukan sekadar beriman, tapi dia nak save, dia nak lindungi iman dulu. Sebab dia tahu kalau dulu kat Mekah lama-lama kena tekanan daripada orang Mekah, takut-takut nanti terkeluar daripada Islam. Jadi nak selamatkan iman, dia sanggup hijrah. Yang ketiga, dia bukan sekadar nak Islam tu ada pada dia dan diri dia saja. Dia bukan nak Islam tu pada diri dia dan pada orang sekeliling dia saja. Dia nak Islam yang Allah bagi pada dia tersebar kat tempat-tempat lain. Apa dia buat? Dia berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dia orang Islam yang paling besar darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Penutup ayat 20 ni Allah kata, mereka lah orang-orang yang berjaya. Dalam bahasa Arab ada 3 tingkat kejayaan kan? Dalam bahasa Arab ada 3 tingkat kejayaan. Tuan Sofi boleh bagi saya tulis kat skrin, Tuan Sofi? Boleh tak Tuan Sofi? Boleh saya. Bagi saya host kejap. Okey, ni tingkat-tingkat kejayaan dalam bahasa Arab. Okey, tingkat-tingkat kejayaan berjaya dalam bahasa Arab. Okey. Pertama, okey, saya tulis. Okey, pertama, kejayaan yang pertama dipanggil An-Najah. An-Najah. An-Najah adalah kejayaan yang pertama. An-Najah, kejayaan yang pertama. Okey. Bawah sikit dia panggil Al-Falah. Bawah sikit dia panggil Al-Falah. Kejayaan juga. Bukan bawah lah, atas lagi sebenarnya. Lagi tinggi, dia panggil Al-Fawzu. Al-Fawzu. Ni semua berjaya. An-Najah ni berjaya melepaskan diri pada satu bahaya. An-Najah. Contoh harimau kejar saya. Saya lari, pop, berjaya selamatkan diri masuk dalam rumah. Nama dia An-Najah. Berjaya selamatkan diri pada satu bahaya. Berjaya tak? Berjaya lah. Tapi kekal tak? Tak kekal. Boleh jadi esok lusa datang bahaya lain. Hari ni harimau kejar, dapat selamatkan diri. Esok buaya kejar ke, binatang lain pula kejar ke, belum tentu selamat lagi. Jadi ini kejayaan tahap berjaya yang paling rendah, An-Najah. Boleh? Ini nama dia An-Najah. Daripada perkataan An-Najah ni keluarlah perkataan Najainakum. Wa iz najainakum. Jika mana Bani Israel, okey, Bani Israel diselamatkan oleh Allah daripada kekejaman Fir'aun. Allah guna ayat. Tolong baca boleh? Siapa yang tolong baca? Puan Zanaria tolong baca boleh tak? Puan Zanaria. Boleh Ustaz. Muka surat 8 ayat 49. Ayat 49. Dan 50.
Dua-dua ada perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orangnya yang menyiksa kamu dengan siksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu, sedangkan yang demikian itu adalah cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Dan kenangkanlah ketika kami belahkan laut untuk kamu lalui. Maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama-sama tenteranya, sedang kamu semua menyaksikannya. Okey, baik. Terima kasih. Dua kali perkataan menyelamatkan kamu. Terima kasih Puan Zanari. Ayat pertama, wa izna jainakum. Berjaya. Allah selamatkan kamu daripada kekejaman Fir'aun. Berjaya tak? Berjaya. Dan Allah selamatkan kamu ketika mana Allah tenggelamkan Fir'aun dalam laut, kamu selamat. Berjaya tak? Berjaya. Kekal tak? Berapa lama kamu boleh selamat? Tak esok lusa datang musibah lain pula. Esok lusa datang orang jahat lain pula. Nak apa-apakan kamu? Jadi An-Najah berjaya. Tapi An-Najah adalah kejayaan yang sementara. Boleh? Yang kedua adalah Al-Falah. Hayya 'alal falah. Sama juga. Kejayaan kan? Al-Falah, kejayaan pun sama juga, iaitu sama dari sudut dia tidak ada jaminan kekal. Tidak ada jaminan dia kekal. Contoh orang yang hari ini dia melibatkan diri dia dengan kerja amal ma'ruf nahi mungkar. Contohlah, hari ini dia melibatkan diri dia dengan kerja amal ma'ruf nahi mungkar. Maka dia akan dapat al-falah ni. Al-falah ni, daripada perkataan al-falah, keluarlah perkataan muflihun. Puan Yusriza, tolong baca boleh Puan Yusriza? Ya, boleh Ustaz. Muka surat 63 ayat 104. 63, 104. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh agar membuat yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Okey. Terima kasih Puan Yusriza. Muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Maksudnya hari ini saya sibukkan diri saya dengan ajak orang buat baik daripada pagi sampai zuhur, sampai asar saya ajak orang buat baik hari ini. Ajak orang pergi masjid, ajak orang kelas agama, ajak orang di tazkirah, ajak orang istighfar, ajak orang selawat. Baik ke tak baik? Lepas maghrib sampai isyak, saya cegah kemungkaran. Saya pergi tempat orang lalai, pergi tempat orang buat maksiat, saya nasihat mereka. Jadi hari ini saya buat ma'ruf nahi mungkar. Maka hari ini saya termasuk di kalangan muflihun. Boleh? Soalannya, adakah esok lusa, tahun depan, bulan depan, minggu depan, saya masih lagi boleh istiqamah buat kerja macam saya buat hari ini? Saya masih lagi boleh menceburkan diri saya dengan urusan amar ma'ruf nahi mungkar ni? Belum tentu. Jadi walaupun saya dah berjaya hari ini, tapi kejayaan saya tidak ada jaminan kekal. Esok lusa tak tahu. Minggu depan, bulan depan, takut-takut silap-silap saya join sekali orang buat benda tak betul. Contoh lagi. Tolong baca boleh Ammar Faris. Ammar Faris ada? Ya, saya. Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Okay. Ayat 1 sampai ayat muka surat 323 tak silap saya. Bukan 323. 342. 342 ayat. 342. Tolong baca Ammar ayat 1 sampai ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu, dan mereka menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain daripada yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Mereka itulah
orang-orang yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Okey, baik. Terima kasih Ahmad. So, ayat 1 surah Al-Mu'minun ni Allah kata apa? Ayat 1 surah Al-Mu'minun ni, qad aflahal mu'minun, orang mukmin telah berjaya. Apa sifat-sifat dia? Dia khusyuk dalam semayang, dia berpaling daripada benda-benda yang lara, dia bayar zakat, dia jaga kemaluan, dia menunaikan amanah, dia jaga semayang. Jadi hari ni kalau kita dapat jaga diri kita untuk melakukan 6 perkara ni, hari ni kita solat dengan khusyuk, hari ni kita berpaling pada percakapan sia-sia, hari ni kita bayar zakat contohlah, hari ni kita jaga kemaluan, hari ni kita amanah, kita jaga semayang. Berjaya tak? Berjaya. Tapi bulan depan, minggu depan, tahun depan, adakah kita masih dapat istiqamah macam malam hari ni? Belum tentu lagi. Jadi al-falah berjaya tak? Al-falah saja, al-falah. Kalau ada sabdu, dia jadi tukang kebun. Ni kalau tak ada sabdu, An-Najah berjaya, tapi berjaya sekejap je lah. Al-falah berjaya juga, tapi tidak ada jaminan kekal dalam kejayaan. Tapi kalau al-fauzu, orang yang Allah sebut dia al-fauzu, orang ini adalah orang-orang yang Allah janji kejayaan yang kekal bagi diri dia. Allah janji kejayaan yang kekal bagi diri dia. Sebab tu bila ayat Quran cerita pasal syurga, mesti Allah kaitkan dengan al-fauzu. Bila ayat Quran cerita pasal syurga, Allah mesti akan kaitkan dengan al-fauzu. Sebab ada tak orang ke akhirat nanti dia dah masuk syurga, waktu lepas 5 tahun kena keluar balik? Tak ada. Bila dah masuk syurga, dia akan dapat al-fauzu. Sampai bila-bila dia akan berjaya, kejayaan yang kekal bagi diri dia. Tengok surah Ali Imran boleh, muka surat 75. Muka surat 75. Siapa belum baca lagi? Saya tak nampak semua nama. Saya rasa semua dah baca kan? Okey, baik. Tolong baca dia. Puan Izawani tolong baca boleh. Muka surat 74 ayat 185. Okey, Tuan Safi, saya boleh buat Tuan Safi jadi host balik. 185 ya Ustaz? Ya. Muka surat 74 ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap jiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya akan disempurnakan kepada kamu balasan kamu pada hari kiamat. Maka sesiapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan akan syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang memperdayakan. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Allah kata siapa yang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faza. Nampak faza ayat dia dekat skrin ada. Tuan Safi share ayat dekat skrin. Faqad faza. Jadi dah masuk syurga, Allah guna faza. Kejayaan yang besar, faza. Boleh? Satu lagi ayat. Saya tunjuk kat tuan-tuan, satu lagi ayat. Allah cerita pasal syurga, Allah guna lafaz faza. Surah Al-An'am, muka surat 129, ayat 16. Muka surat 129, ayat 16. Tolong baca dia, Tuan Sofi. 129, ayat 16. Surah Al-An'am. Boleh Tuan Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Okey, baik. Keberuntungan yang nyata. Terjemah dia keberuntungan yang nyata. Itu bahasa Melayu terjemahnya lah. Tapi sudut bahasanya al-fauzu. Zalikal fauzul mubin. Zalikal fauzul mubin. Itulah kejayaan yang nyata. Jadi dah masuk syurga, Allah janji dengan al-fauzu. Jadi nak dapat al-fauzu, tuan-tuan dan puan-puan, kena beriman, sanggup hijrah, tinggalkan apa yang Allah Ta'ala suruh tinggalkan. Walaupun terpaksa hilang bisnes, walaupun terpaksa hilang kerjaya, tapi benda tu haram. Allah nak aku tinggalkan, aku sanggup tinggalkan. Berat nak buat tu. Dan bila ada seruan jihad berperang jalan Allah, aku sanggup pergi berjihad. Walaupun cerita dia pergi jihad ni hidup atau mati, balik atau tak balik.
tapi sanggup pergi juga semata-mata kerana Allah, Allah janji mereka akan dapat faizu. Okey, baik, masuk muka surat baru. Habis ayat tu, masuk muka surat baru. Yubashiruhum, dia memberi berita gembira kepada mereka. Yubashiruhum, dia memberi berita gembira kepada mereka. Dia siapa? Dia Allah. Dia Allah memberi berita gembira kepada mereka. Maafkan saya. Jangan tulis dia. Sebab ada Rabbuhum. Saya tak perasan Rabbuhum. Jadi yubashiruhum akan memberi berita gembira kepada mereka. Terjemah macam tu dulu. Yubashiruhum akan memberi berita gembira kepada mereka. Rabbuhum oleh Tuhan mereka. Rabbuhum oleh Tuhan mereka. Okey. Bi dengan rahmatin rahmat. Rahmatin rahmat. Okey. Rahmatin rahmat. Minhu daripadanya daripada Allah. Minhu daripadanya daripada Allah. Wa dan ridwanin keredaan. Ridwanin keredaan. Okey, ridwanin keredaan. Okey. Wa dan jannatin syurga-syurga. Jannatin syurga-syurga. Lahum bagi mereka. Lahum bagi mereka. Fiha di dalamnya dalam syurga. Fiha dalamnya dalam syurga. Na'imun nikmat-nikmat. Na'imun nikmat-nikmat. Okey. Delight, kita terjemah delight. Na'imun nikmat-nikmat. Muqimun yang kekal, everlast. Okey. Everlasting. Muqimun yang kekal. Okey, terjemahkan dia. Puan Enan terjemahkan ayat kita sekarang, ayat yang ke-21 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Akan memberi Berita gembira. berita gembira kepada mereka oleh Tuhan mereka dengan rahmat daripadanya dan dari dan dari keredaan dan syurga-syurga bagi mereka di dalamnya nikmat-nikmat yang kekal. Okey, baik. Allah Ta'ala beri berita gembira pada mereka kat dunia ni lagi. Orang-orang yang berhijrah, beriman, berhijrah dan berjihad kat dunia ni lagi Allah turunkan ayat ni. Jadi orang yang beriman dan buat amal agama sungguh-sungguh ni, Allah beri berita gembira pada mereka di dunia ni lagi. Sebab tu, untuk orang beriman, dia akan dapat berita gembira dunia akhirat. Bukan tunggu mati baru dapat. Tolong baca dia boleh? Tolong baca dia, Tuan Haji Muhammad Syahrir. Tolong baca boleh, Tuan Haji Muhammad Syahrir. Surah Al-Yunus. Boleh, Ustaz. Ayat muka surat 216. Ayat 62, 63, 64. 62, 63 dan 64. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, iaitu orang-orang yang beriman dan sentiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Okey. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Syahrir. Allah kata, wali-wali Allah tu tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak akan bersedih. Mereka adalah orang yang beriman dan mereka adalah orang bertakwa. Bagi mereka berita gembira dunia dan akhirat. Antara berita gembira kat dunia apa dia? Berita gembira untuk mereka di dunia adalah ayat-ayat yang turun cerita pasal mereka. Ayat-ayat Quran yang turun semasa mereka masih hidup menceritakan tentang mereka. Mereka masih sedang beramal. Mereka masih sedang berusaha. Mereka masih sedang mengumpulkan pahala-pahala amalan yang banyak. Tapi ayat Allah telah turun ke ayat Quran menjanjikan untuk mereka dengan berbagai-bagai janji. Baik, dalam ayat ni, ayat yang ke-21 ni ada 3 berita gembira Allah nak bagi. Pertama, rahmat. Kedua, keredaan. Ketiga, syurga. Jadi, 3 lawan 3. Bukan 3 lawan 3 lah. 3 ni adalah muqabalah. 3 janji Allah, 3 berita gembira Allah ni, Allah bagi bersesuaian dengan 3 amalan besar mereka buat tadi. 3 amalan besar mereka buat tadi. Apa 3 amalan besar? Ayat kita 20 tadi.
beriman, berhijrah, berjihad. Beriman, berhijrah, berjihad. Okey? So sekarang Allah bagi 3 pula. Apa dia Allah bagi 3? Rahmat, keredaan, syurga. Jadi beriman, muqabil. Muqabil ni kita panggil apa? Imbalan. Bahasa Arab panggil muqabil, imbalan. Imbalan bagi orang yang beriman apa dia? Rahmat. Dengan sebab dia memilih untuk beriman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, beriman dengan Al-Quran, maka Allah bagi dia rahmat. Okey, imbalan bagi iman dia, Allah bagi dia rahmat. Manakala imbalan bagi hijrah, dia sanggup hijrah kan? Dia tinggalkan tanah watan, tanah tempat dia lahir, saudara mara, family, adik-beradik dia tinggalkan, maka Allah ganti tempat tinggal dia yang ditinggalkan tu dengan balasan syurga. Jadi saya ulang balik, imbalan bagi beriman adalah rahmat. Boleh? Jadi dia punya pasangan dia, imbalan bagi beriman, Allah bagi rahmat. Manakala imbalan bagi berhijrah, Allah bagi syurga. Manakala imbalan bagi berjihad, Allah bagi redha Allah. Kerana apa? Jihadlah amalan yang paling besar. Jihadlah amalan yang paling tinggi dalam agama Islam. Jihadlah amalan paling besar, paling tinggi dalam agama Islam. Tengok. Dia orang buat 3-3 tadi, Allah bagi 3 imbalan kat dia. Dengan sebab dia masuk Islam, Allah bagi rahmat. Dengan sebab dia tinggalkan negeri asal dia, Allah bagi dia syurga. Dan dengan sebab dia berjihad, Allah bagi dia keredaan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak yang ketiga tu lah. Kita nak yang jannatin tu lah, syurga kan. Jadi nak yang syurga tu, kena dapatkan dulu rahmat dan juga ridwan. Nak syurga tu, nak dapat syurga tu, kena dapat dulu rahmat Allah, kena dapat dulu redha Allah. Begitu Ustaz, kalau orang tak dapat rahmat Allah, tak dapat redha Allah, tak boleh masuk syurga? Boleh. Tapi kena masuk neraka terlebih dahulu. Orang Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam dah. Tapi oleh kerana tak ada rahmat Allah dalam hidup dia, dia buat dosa hari-hari pun tak rasa apa-apa. Dia tak semayang hari-hari pun tak rasa apa-apa. Orang beriman dia Islam, Muslim, tak semayang, buat dosa hari-hari, tak rasa apa-apa, dia telah kehilangan rahmat Allah. Allah suruh puasa bulan Ramadan, dia tak puasa. Allah suruh buat baik pada mak ayah, dapat redha Allah, dia tak buat baik pun pada mak ayah. Jadi dia tak ada rahmat Allah, tak ada redha Allah. Tak boleh masuk syurga ke? Boleh. Tapi na'udzubillahi min zalik, kena masuk neraka terlebih dahulu. Kita nak redha Allah, apa tujuan dia? Kita nak rahmat Allah, nak redha Allah, kita doa nak rahmat Allah, nak redha Allah, apa tujuan dia? Sebab kita nak jadi orang Muslim, orang mukmin yang ke akhirat nanti terus masuk syurga, tak nak masuk neraka terlebih dahulu walaupun satu saat. Sebab tu doa Nabi ajar, doa yang biasa kita baca semasa solat tarawih apa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Betul kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Redha Allah dulu, baru sebut syurga. Kerana apa? Keredaan Allah tu lah lagi besar daripada syurga. Redha Allah tu yang lagi utama daripada syurga. Kalau orang dapat redha Allah, confirm dapat syurga. Tapi orang dapat syurga, belum tentu dia dapat redha Allah. Maksud saya, sebelum dia masuk syurga tu, dia kena masuk neraka dahulu. Lepas dia masuk neraka beberapa ribu tahun, terpulang pada amalan dia, lepas pada tu dia masuk syurga. Dah masuk syurga tu Allah redha lah kat dia. Tapi sebelum tu, kita tengok ayat-ayat Quran, boleh? Kita tengok ayat Quran yang menunjukkan keredaan Allah tu lagi besar daripada syurga Allah. Tolong baca Puan Asmah surah Taubah ni juga. Kita akan masuk beberapa minggu lagi. Surah Taubah ni juga, muka surat 198. Muka surat 198. Ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan akan mendapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di syurga Adnin. Syurga Adnin. Syurga Adnin. Dan keredaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Okey. Terima kasih Puan Asmah. Tengok Allah sebut, Allah menjanjikan pada mukmin lelaki dan perempuan akan
akan dapat syurga-syurga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dapat rumah-rumah tempat tinggal yang baik dalam syurga adnin. Lepas tu Allah kata apa penutup tu? Waridwanum minallahi akbar. Keredaan daripada Allah lagi besar. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, ke akhirat nanti Allah tanya ahli syurga, ya ahlal jannah, labbaika wa sa'daika. Ahli syurga jawab, ya wahai Tuhanku. Labbaika, ya wahai Tuhanku. Segala kemuliaan, segala keuntungan milikmu. Hal radhi itu Allah tanya di syurga. Suka tak? Seronok tak? Allah tanya di syurga. Maka di syurga jawab, malana la narda. Mana boleh tak gembira? Mana boleh tak suka? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan minal alamin. Kau telah macam mana kami boleh tak gembira, tak suka, tak seronok? Sebab engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang kau tak bagi pada orang lain. Tak gembira apa kami dapat benda orang lain tak dapat. Dia rasa macam itulah. Dia tak tahu orang lain dapat lagi besar pada dia tak tahu. Lalu Allah Ta'ala kata, nak tak kalau aku bagi yang lain? Maka ahli syurga tanya, ada lagi ke nikmat yang lagi bagus pada syurga ni? Maka Allah jawab, uhilla alaikum ridwani. Pada hari ini, aku menghalalkan bagi kamu keredaanku, fala askhatu alaikum abada. Aku tidak akan marah pada kamu sampai bila-bila. Aku tak akan marah pada kamu sampai bila. Hari ni kita orang baik, hari ni kita buat baik kat dunia ni lah. Boleh jadi esok lusa, minggu depan ataupun tahun depan kita akan buat sesuatu perkara yang memurkakan Allah. Membuat Allah Ta'ala marah. Boleh jadi. Ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan. Walaupun kita ustaz, walaupun kita tok imam, walaupun kita bagus macam mana, ada kemungkinan. Tapi bila dalam syurga nanti, Allah isytihar keredaan Allah pada kita, masa tu kita tidak akan dimarahi ataupun dimurkai oleh Allah satu saat pun. Takkan berlaku lagi pada diri kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok ni satu contoh ayat. Maksudnya redha Allah lagi besar daripada syurga Allah. Sebab tu yang kita nak capai redha Allah, bukan kita nak syurga Allah. Ada beza tu Walaupun kita kata orang yang beribadat semata-mata nak syurga, ikhlas tak? Ikhlas juga. Tapi tahap ikhlas ini nombor 2. Ikhlas nombor 1 adalah orang yang nak redha Allah. Nabi SAW kalau hanya jaga solat fardu semata-mata. Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi hanya jaga solat fardu je, tak buat tahajud, contohlah, tak semayang tahajud, tak solat duha, tak semayang lama-lama malam-malam sampai buka kaki, Nabi masuk syurga tak? Nabi masuk syurga. Tapi maksud utama Nabi bukan syurga, maksud utama Nabi redha Allah tu. Maksud utama Nabi redha Allah tu. Itulah tak ikhlas paling tinggi. Dipanggil iman seorang pencinta. Iman seorang pencinta ni dia buat satu, dia bukan nak balasan apa-apa. Dia buat sebab semata-mata kerana dia cinta ke orang. Boleh? Okey, baik. Ayat seterusnya. Ya, tahap iman yang kedua, orang yang beribadat sebab nak syurga. Dia dengar pasal syurga, dia seronok, excited dengar pasal syurga, dia pun nak syurga. Dia usaha sebab nak syurga. Pun ikhlas juga. Tak boleh kata dia tak ikhlas. Ikhlas juga. Tahap yang ketiga, orang beramal sebab takut neraka. Dia ni bukan nak redha Allah sangat pun. Dia bukan sebab nak syurga sangat pun. Tapi sebab Allah warning macam-macam pasal neraka, dia takut, beramal juga. Daripada kena masuk neraka, baik amal je lah juga. Janji tak masuk neraka. Biarlah duduk syurga paling rendah sekalipun, janji tak masuk neraka. Ini pun tahap ikhlas juga. Okey, baik. Satu ayat lagi. Saya nak tunjuk nikmat redha Allah tu paling besar. Tolong baca boleh? Nik Hana, tolong baca Nik Hana. Muka surat 52. 52 ke 51? Sekejap Surah Ali Imran ayat 14 hingga 15. 51. Muka surat 51. Tolong baca Nik Hana 51. Ayat 14 dan 15. Tolong baca. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Dijadikan indah pada pandangan manusia penciptaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternakan, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Astagfirullahaladzim. 15. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?
Untuk orang yang bertakwa kepada Allah, di sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikurniakan isteri-isteri yang disucikan serta keredaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Astagfirullahaladzim. Okey, baik. Dalam dua ayat ni Allah nak cerita 3 benda yang seronok. 3 benda yang menggembirakan. Kat dunia ni, kalau manusia ada perempuan, ada anak-anak, ada emas perak, ada kuda yang bertanda, maksudnya kenderaan-kenderaan mewah, ada binatang ternak, ada tanaman, seronok tak? Seronok. Kalau kat dunia kita ada 6 ni, kita seronok. 6 perkara dalam ayat 14 tu. Wanita, anak-anak, emas perak dikumpulkan, kuda bertanda, binatang ternak dan tanaman, kebun-kebun. Seronok kalau ada. Tapi lagi bagus pada 6 perkara tu, ayat yang ke-15. Nak tak aku beritahu kamu yang lagi bagus pada tu? Orang-orang bertakwa, di sisi Allah nanti dia akan dapat syurga-syurga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya, ada pasangan-pasangan yang suci. Seronok tak? Seronok. Last kali paling tinggi Allah sebut apa? Waridwanun minallah. Keredaan daripada Allah. Jadi keredaan Allah tu yang paling besar lagi besar pada nikmat syurga tu. Orang yang dapat redha Allah ni, dia lagi seronok daripada dapat syurga. Okey? Boleh? Kita contoh ni sekadar contoh. Kalau kawan kita minta tolong ambil dan hantar pergi kerja. Kawan kita minta tolong ambil dan dia hantar pergi kerja. Okey? Kalau dia bagi duit, alhamdulillah. Kalau dia tak bagi duit, kita akan terasa, aku dah tolong ambil, tolong hantar, ulurlah sikit duit minyak, contoh. Kita tolong kawan kita kerana Allah, tapi dalam masa yang sama, kita naklah juga bayaran minyak daripada kawan kita. Betul kan? Ni contoh. Tapi orang yang sedang bercinta, ni sekadar contoh, bukan nak kata siapa-siapa, tak. Bukan juga pengalaman saya, pengalaman kawan-kawan saya. Orang sedang bercinta, okey? Dia pergi ambil girlfriend dia, hantar girlfriend dia pergi kerja, ambil girlfriend dia, hantar girlfriend dia pergi kerja, dia nak bayaran tak? Girlfriend dia bagi duit minyak, tak apa, tak payah. Dia bukan nak bayaran, dia bukan nak upah. Tapi kerana apa? Dia suka dapat menggembirakan orang yang dia sayang. Dia suka dapat menggembirakan orang yang dia cinta. Kawan dia bagi, girlfriend dia bagi duit, alhamdulillah. Kawan dia tak bagi duit, girlfriend dia tak bagi duit pun dia tak ungkit. Dia tak adalah kata lepas minggu, I dah hantar you pergi kerja, nak dia tak bagi RM10 pun kat I, tak ada cakap-cakap. Dia seronok, dia gembira, korbankan tenaga, korbankan masa, korbankan minyak kenderaan dia untuk buat orang yang dia cinta gembira. Nampak? Tu beza redha Allah dengan nak syurga. Di Nabi SAW, kalau tak beramal, kalau tak semayang malam, lama-lama sampai buka kaki pun, Nabi tetap dapat syurga. Tapi sebab Nabi nak menggembirakan orang yang Nabi cinta. Bukan orang lah, Allah yang Nabi sangat cinta. Jadi syurga tu bukan jadi maksud nombor 1. Maksud nombor 1 nak menggembirakan yang dicintai. Orang yang hantar girlfriend tadi lah. Dia hantar girlfriend dia pergi kerja malam-malam. Malam tak ada. Hantar girlfriend dia pergi kerja pagi-pagi. Petang-petang ambil girlfriend dia balik kerja. Adakah sasaran dia, tujuan dia, dia nak duit daripada girlfriend dia? Saya hantar awak ni balik ambil, saya hantar awak pergi kerja, balik ambil kerja, ujung bulan dapat gaji, saya nak 10%. Itu bukan maksud dia. Maksud dia apa dia? Dia nak menggembirakan girlfriend dia. Ini sekadar contoh. Beza orang ibadat sebab nak redha Allah dengan orang ibadat sebab nak syurga. Boleh? Okey, baik. Jadi macam mana nak dapat redha Allah, nak dapat syurga ni? Kita sambung boleh? Ayat 14-15 kan? Kita sambung 2 ayat lagi. Ini sebagai tambahan lah. Tolong baca dia Puan Nur Zakiah. Boleh tak Puan Nur Zakiah? Tadi Nik Hana baca ayat 14 dengan 15. Ayat 16-17. Muka surat 52. Tolong baca Puan Nur Zakiah. Tak Ustaz, 52 ya. Page 52 ayat 16-17. Tadi sahabat kita baca ayat 14-15 kan? Dia bagaimana nak dapat syurga, nak dapat redha Allah tu? Kena jadi orang-orang ni. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim ayat 16, iaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Ayat 17, juga orang yang bersabar,
orang yang benar, orang yang taat, orang yang menyedekahkan hartanya, dan orang yang memohon keampunan pada waktu sebelum fajar. Okey, terima kasih Puan Zakir. Tengok Allah sebut iaitu, bukan Allah sebut, terjemah dia sebut iaitu tadi. Iaitu orang yang dah dapat redha Allah, orang yang akan dapat syurga, iaitu orang-orang yang semua berdoa. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Doa semua. Dan orang bersabar, sabar dalam taati perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar terhadap ujian dan musibah. Orang suka sedekah, orang yang sentiasa taat, orang yang suka infak harta, dan orang beristighfar waktu sahur. Ini antara ciri-ciri amalan-amalan orang yang nak dapat redha Allah ke akhirat nanti. Okey, baik. Sambung ayat kita balik boleh? Sambung balik ayat kita. Panjang lagi dia nak cerita redha Allah, tapi cukup sampai situ dulu. Allah akan orang yang beriman, berhijrah dan berjihad zaman Nabi, Allah bagi berita gembira kat mereka masa mereka masih hidup lagi. Allah janji, Allah bagi berita gembira, mereka akan dapat rahmat, mereka akan dapat keredaan aku, dan mereka akan dapat syurga. Dalam syurga tersebut mereka akan kekal dengan penuh kenikmatan. Khalidina, sambung, khalidina mereka kekal. Khalidina mereka kekal. Fiha di dalamnya. Fiha di dalamnya, dalam syurga. Abadan selama-lamanya. Abadan selama-lamanya. Inna sesungguhnya Allah indahu di sisi Allah, indahu di sisi Allah, ajrun ganjaran, azim yang besar. Okey, Puan Zanaria terjemahkan. Puan Zanaria boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, sesungguhnya Allah di sisinya ganjaran yang besar. Okey, baik. Terima kasih Puan Zanaria. Apa beza ayat Na'imun Muqim dengan Khalidina Fiha? Ayat tadi, ayat yang ke-21 tadi, nikmat tu kekal. Keseronokan, kegembiraan dapat nikmat tu kekal. Hari ni kita beli jam baru. Contohlah, hari ni kita beli jam tangan baru. Seronok tak ini dapat beli jam tangan baru? Seronok. Contoh paling mudah, telefon lah. Hari ni beli telefon baru. Telefon yang kita minat, tak kisahlah jenis apa. Huawei ke Huawei, tak kisahlah. Kita dapat beli telefon baru yang kita minat. Kita dah lama mengidam nak beli telefon tu, dapat telefon baru. Seronok tak hari ni? Seronok. Tapi keseronokan memiliki telefon baru hari ni, berapa lama dia akan seronok? 4 tahun akan datang masih seronok lagi. Hari ni beli telefon baru 2022, nanti 2026 pun masih lagi seronok. Kenapa? Saya masih lagi ada telefon baru yang dibeli 4 tahun lepas. Tak ada. Seronok dia 5-6 bulan je. Lepas 5-6 bulan tu lama tu, 5-6 bulan tu. Lepas 5-6 bulan keseronokan dia dah tak ada. Dah fikir nak jual, dah fikir nak bagi ke orang ke, dah fikir nak tolak balik, nak terakhir macam-macam fikir. Apa? Keseronokan tu dah tak ada. Hari ni beli kereta baru. Seronok tak? Seronok yang kita baru. Berapa lama akan seronok? Lepas 10 tahun seronok tu ada lagi? Lepas 10 tahun seronok beli kereta baru tu ada lagi tak? Dah tak ada dah. Dah fikir nak jual, nak bagi orang macam-macam tak? Maksudnya keseronokan tu tak kekal. Makan apa yang kita suka makan? Makan apa kita suka makan? Contohlah. Orang suka makan nasi Arab. Contoh. Hari-hari dihidangkan nasi Arab. Hari-hari, okey, orang suka makan. Dia kat Malaysia ni dia suka makan nasi Arab. Jangan tengok bos dia hantar dia kena kerja kat negara Arab, kat Arab Saudi. Hari-hari duk makan nasi Arab. Jadi seronok dia hari-hari makan nasi Arab tu sama tak macam dia makan kat Malaysia seminggu sekali, sebulan sekali. Tak sama. Kerana apa? Keseronokan dia tu tak kekal. Lazat dia tak kekal. Okey? Seronok dia tak kekal, lazat dia tak kekal. Sebab apa? Sebab ada perasaan boring jemu. Dengar lagu baru-baru seronok tak? Dengar lagu baru keluar. Dan itu baru keluarkan lagu ni seronok. Tapi lepas bulan 2 dengar, menyampahlah lagu ni. Buang dah kat pendrive lagu tu, masuk lagu lain. Maksudnya apa? Keseronokan kat dunia ni tak kekal. Seronok makan KFC, seronok, betul kan? Itu cuba tanya orang kerja KFC, best tak ayam KFC? Biasa je lah dia kata. Biasa je lah. Sebab hari-hari dia makan, contoh lah ni. Tapi kat syurga nanti, nikmat yang kita dapat dalam syurga, makanan ke, tempat tinggal ke, keseronokan dia kekal. Bukan sekadar kekal, bahkan bertambah. Keseronokan dia bukan sekadar kekal, bahkan bertambah.
Keseronokan dia makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah. Makan makanan yang sama tidak ada jemu. Makan makanan yang sama, yang sedap sangat, yang lazat sangat, tidak ada perasaan jemu. Kerana apa? Setiap hari Allah Ta'ala akan bagi makanan yang sama warna bentuknya, tapi kelazatannya makin bertambah. Itu maksud na'imun muqim. Nikmat tu kekal. Ayat kita 22 ni pula, kita kekal. Kadang-kadang seronok beli kereta baru, 2 hari seronok, accident habis. Kereta masih baru lagi, orang dah habis. Okey, kereta masih baru, orang dah habis. Jadi, orang tu yang tak kekal kat dunia ni. Sama ada kat dunia ni, nikmat tu dah tak seronok bagi kita, ataupun kita mati dulu. Ni kemungkinan yang akan berlaku kat dunia ni. Kat akhirat nanti, dua-dua kekal. Nikmat tu kekal, kita pun kekal. Keseronokan tu kekal, bahkan makin bertambah-tambah. Kegembiraan tu kekal, makin bertambah-tambah. Kita pun sentiasa muda kat dunia, 33 tahun bagi lelaki. Bagi wanita, dia kata 19, dia kata 18. Okey? Itu kelebihan kat akhirat nanti. Sama satu ayat lagi, boleh? Ayat 23. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu beriman la janganlah tattakhidhu kamu menjadikan aba'akum bapa-bapa kamu wa dan ikhwanakum adik-beradik kamu, saudara-saudara kamu, samalah. Okey, auliya sebagai pemimpin-pemimpin. Sebagai pemimpin-pemimpin. Auliya ni ada 3, 4 terjemah. Pemimpin, penolong, pelindung, temarapat. Semua boleh. Auliya sebagai pemimpin-pemimpin. Boleh? In jika istahabbu mereka memilih. Terjemah istahabbu mereka memilih. Senang cerita istahabbu mereka memilih. Sebenarnya istahabbu ni mereka suka lebih. Termasuk istahabbu ni hubbun, suka kan. Al-kufra kekufuran. Ala atas. Okey. Iman. Iman tu terjemah dia iman. Okey, Puan Yusriza. Terjemahkan Puan Yusriza boleh? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapa-bapa kamu dan adik-beradik kamu sebagai pemimpin-pemimpin jika mereka memilih kekufuran atas iman. Okey, baik. Ayat ni turun untuk orang-orang Islam yang tak nak hijrah sebab sayang family, sayang bisnes. Tu cerita dia. Ayat ini turun untuk orang-orang Islam. Orang Islam yang beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat. Tapi bila Nabi ajak hijrah, toksik. Sebab apa toksik? Tahu Nabi betul, tahu Nabi benar, akhirat ada betul-betul. Tapi kalau kami hijrah, nak kena start balik bisnes kat sana. Kat sini dah income 10,000 sebulan. Kalau hijrah kat sana nak kena start balik, belum tentu dapat balik. Okey? Ataupun aku seorang je masuk Islam dalam family aku. Kalau aku pergi sana nanti aku nak duduk dengan siapa? Mak ayah aku kafir lagi kat sini. Abang-abang aku ramai kat sini. Pakcik-pakcik aku, mak saudara aku semua kat sini. Jadi kalau aku pergi sana aku seorang-seorang. Jadi mereka memilih untuk tak nak hijrah sebab mengutamakan tanah watan, perniagaan, kaum family. Ibnu Abbas kata, ketika mana Nabi SAW suruh hijrah ke Madinah, di kalangan mereka ada orang-orang yang masih lagi apa kita kata, masih lagi bergantung harap pada family dia, pada anak-anak dia. Mereka berkata, okey, kami meminta kamu wahai Muhammad berdoa pada Allah agar Allah tidak mensia-siakan kami. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak
menjawab permintaan mereka. Nabi SAW tak jawab. Mereka minta pada Nabi agar doa pada Allah agar Allah tidak sia-siakan mereka lah. Maksudnya tidak abaikan mereka yang tinggal di Mekah tu. Tapi Nabi tidak menghiraukan permintaan mereka sebab aku dah suruh hijrah lah. Orang lain pun sayang juga family. Orang lain pun sayang juga bisnes. Orang lain pun sayang juga tanah watan. Tapi bila Nabi suruh hijrah. Lalu mereka ni, okay, sorry, maafkan saya, salah. Macam ni. Ayat ni Allah turunkan ketika mana, sorry yang tadi tu silap, maafkan saya. Tu ayat lain, saya salah tengok. Yang ni macam ni. Ketika mana Nabi SAW ajak hijrah, sahabat-sahabat semua setuju nak hijrah mula-mula. Sahabat-sahabat semua setuju nak hijrah. Yang Islam ni lah. Lalu di kalangan keluarga mereka yang masih kafir, contoh abangnya masuk Islam, dia nak hijrah, adik dia pujuk. Anak dia masuk Islam, nak ikut Nabi hijrah, mak dia pujuk. Siapa lagi? Pak saudara dia masuk Islam, nak hijrah, tapi anak-anak saudara yang ramai semua pujuk. Pak Su dia masuk Islam, Pak Su dia mungkin tak kahwin lagi, masuk Islam, nak hijrah ikut Nabi SAW. Lalu anak saudara pujuk, Pak Su janganlah pergi tinggal kami, Pak Su duduklah sini, contoh. Ataupun suami masuk Islam, dia nak hijrah, isteri dia pujuk dengan hijrah. Lalu mereka pujuk orang-orang nak hijrah tadi dengan pujukan dengan lemah lembut. Dia kata janganlah tinggalkan kami, janganlah pisah pada kami. Kami tak kisah pun kamu masuk Islam, kami tak kisah pun kamu jadi orang Muslim, tapi janganlah tinggalkan kami, kami tetap sayangkan kamu. Maka mereka pun jadi lembut hati. Maksud lembut hati, maksud dia, hati mereka terkesan dengan pujukan-pujukan tersebut. Mereka pun tak nak hijrah. Tu cerita ni. Tadi silap. Okay? Asalnya memang nak hijrah. Tapi bila family yang masih kafir pujuk, tak payahlah, kesianlah kat kami. Nanti kalau kamu pergi, siapa nak ziarah kami, siapa nak tolong tengok urusan kami. Maka dia pun jadi lembut hati, tak jadi nak hijrah. Allah pun turunkan ayat ni. Allah kata, wahai orang beriman, Allah memang suruh sayang mak. Allah memang suruh sayang. Allah tak marah pun sayang mak, sayang ayah, sayang adik-beradik, sayang anak saudara. Tapi bila mana mereka memilih kekufuran berbanding iman, masa tu mereka bukan keutamaan kamu untuk kamu ikut cakap. Masa tu keutamaan bagi kamu untuk kamu ikut perintah adalah Nabi SAW. Okay? Bila family masih kafir, Allah tak halang kita buat baik pada family kafir. Contohlah kita seorang masuk Islam. Contoh, mak ayah, adik-beradik semua kafir lagi. Kita nak buat baik, tak ada masalah. Buat baik, tak ada masalah. Tapi bila Nabi suruh hijrah, yang baik-baik dengan kita tu pun semua kena tinggal. Baik. Ayat ni Allah kata, kamu jangan jadikan ayah-ayah kamu, adik-beradik kamu orang-orang yang pemimpin-pemimpin, pelindung-pelindung teman rapat jika mereka memilih kufur atas iman. Maksudnya macam ni. Kalau kamu tinggal kat negara kafir yang tak memusuhi Islam, kalau kamu tinggal kat negara kafir yang tak memusuhi Islam, kamu masih lagi nak baik dengan mak ayah kamu yang kafir, kamu masih lagi nak baik dengan adik-adik kamu yang kafir, tak ada masalah. Silakan, no problem. Tapi kalau kamu tinggal kat negara kafir yang mana negara kafir tersebut memusuhi Islam, negara kafir tersebut memusuhi Islam, masa tu Allah tak bagi kamu berbaik dengan mak ayah, adik-beradik, kawan kerabat. Bukan tak boleh kawan langsung, boleh kawan langsung. Tapi maksud aulia kat sini, baik sangat sampai semua benda nak cerita. Baik sangat sampai sanggup tak nak buat apa Nabi suruh sebab nak jaga hati mereka. Itu yang tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, agama Islam tidak melarang kita untuk jadi orang baik. Agama Islam tidak melarang kita untuk jadi orang yang berbakti pada adik-beradik, berbakti pada mak ayah. Silakan. Tapi bila melibatkan akidah, bila melibatkan keagamaan, keluarga jatuh nombor 2. Family jatuh nombor 2. Nombor 1 boleh. Nombor 1 akidah tu lalu. Sekarang ni, orang Islam yang masuk Islam,
Kalau keluarga mereka okey dengan Islam, maksudnya keluarga mereka masih kafir lah. Keluarga mereka masih kafir, tapi dalam masa yang sama keluarga mereka okey dengan Islam. Tak ada masalah nak baik dengan mereka. Cumanya janganlah rahsia-rahsia Islam semua nak cerita kat mereka. Allah tak bagi. Sebab apa? Kesan buruk dia. Kita masuk Islam, ni contoh. Ayah kita masih kafir. Ayah kita tak ada musuh dengan orang Islam pun. Kita cerita rahsia Islam pada ayah kita. Ayah kita akan cerita kat kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia akan cerita pada ketua orang kafir dan memberi kesan pada agama Islam yang lain. Itu sebab tu tak boleh. Okey, aulia ni ada 4 terjemah. Aulia kat sini, kalau kat skrin dia terjemah aulia ni orang-orang yang didampingi. Kat skrin ni diterjemah oleh orang-orang yang didampingi. Maksudnya teman rapat lah. Aulia ni ada 4 makna. Pemimpin, pelindung, penolong, teman rapat. Sekadar nak Assalamualaikum, sekadar nak jumpa apa khabar, selamat pagi, tak jadi masalah. Tak ada masalah. Teman rapat ni maksudnya apa dia? Segala benda-benda yang rahsia-rahsia keluarga, rahsia agama semua nak cerita kat dia. Yang tu tak boleh. Agama Islam bukan suruh agama Islam bukan agama yang ajar kita musuh dengan semua orang kafir. Tak. Tengok surah apa ya? Ayat ni sesuai untuk kefahaman kita. Sekarang ni surah At-Taubah cerita negara Islam Madinah sedang duk musuh dengan negara kafir Mekah. Masa ni. Tu cerita dia. Kalau cerita dia sesama orang Islam dengan orang kafir yang tak berperang dengan orang Islam, tak ada masalah. Orang Islam, negara Islam dengan negara kafir yang tak memusuhi negara Islam. Allah kata apa? Tengok surah La Yanhakumullah. Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah ke Al-Hasyr? Kejap. Yes, Al-Mumtahanah. Muka surat 550. Tolong baca dia, Puan Alizali tolong baca balik. Muka surat 550. Ayat 8, ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadi teman rapat bagi orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu serta membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Okey, baik. Terima kasih, Puan Aliza. Walaupun mereka tu mak, walaupun mereka tu ayah, walaupun mereka tu adik-beradik, oleh kerana mereka memusuhi Islam, mereka memerangi Islam, siapa yang jadikan mereka teman rapat? Orang zalim. Tapi kalau mak dia yang masih kafir, ayah dia yang masih kafir, abang dia yang masih kafir, tak musuhi Islam, tak ada masalah kita nak baik dengan mereka. Ni poin kita dalam bab orang kafir. Bukan Allah suruh kita benci semua orang kafir. Bukan Allah tak bagi kita baik dengan orang kafir. Boleh berbaik dengan orang kafir. Tapi ada tahap-tahap dia. Okey? Allah tak bagi kita berbaik, bermesra dengan orang kafir yang memusuhi Islam. Orang kafir yang tak ada masalah. Dia boleh tak ada masalah hidup dengan orang Islam, berjiran dengan orang Islam. Dia okey, tak ada masalah. Maka kita pun kena berbaik dengan dia. Sama juga dengan mak ayah. Allah suruh buat baik dengan mak ayah. Selagi mana perintah mak ayah tadi tidak membawa kepada kekufuran. Tengok muka surat 397 boleh. Ammar ayat 8. Ammar Faris 397 ayat 8. 397 ayat 8. Ya. Ya. 397 ayat 8. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan daku dalam ibadatmu dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Pada akulah tempat kembali kamu semuanya. Kemudian aku akan menyerahkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Okey, baik. Terima kasih Ammar. Allah kata, Allah suruh buat baik pada mak ayah. Walaupun mak ayah tu kafir. Tapi, kalau dia suruh kepada kekufuran, kesyirikan,
disuruh kepada perkara-perkara yang memudaratkan Islam, tak boleh ikut cakap mereka. Baik, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada saya lupa nama sahabat tu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada Maimun bin Mahran. Nama sahabat tu Maimun bin Mahran. Nabi kata apa dia? Salah satun al-muslimu wal kafiru fihinna sawa'un. 3 perkara. Hukum 3 perkara ni untuk orang Islam dan kafir sama je. Tak boleh kita beza-bezakan dalam 3 perkara ni. Pertama, man ahadtahu fa'aufi bi ahdihi musliman kana au kafiran. Siapa yang kau telah buat perjanjian, siapa sahaja yang kau telah berjanji dengan dia, kau kena sempurnakan janji dengan dia. Sama ada dia tu kafir ataupun dia Islam. Sebab apa? Fa innamal ahdu lillah. Bila kau janji, sebenarnya janji kau tu dengan Allah. Kita janji dengan orang kafir nak bayar hutang 10 hari bulan. Tiba-tiba dah 10 hari bulan kita buat senyap je. Kita kata kenapa? Dia kafir, biar. Tak. Kena sempurnakan janji juga walaupun dia kafir. Sebab apa? Walaupun kamu janji dengan orang kafir, hakikatnya kamu sedang janji dengan Allah. Yang kedua, wa man kanat bainaka wa bainahu rahimun fasilha musliman kana aw kafiran. Siapa yang di antara kamu dan di antaranya ada hubungan kerabat, silaturahim, ada hubungan persaudaraan, maka hendaklah menghubungkannya, sama ada dia Islam ataupun dia kafir. Anak masuk Islam, mak masih kafir, abang masih kafir. Kena hubungkan hubungan. Jaga persaudaraan. Dengan syarat tadilah. Mereka bukan orang yang memusuhi agama Islam. Yang ketiga, wa manik tamanaka ala amanatin fa'addiha ilaihi musliman kana aw kafiran. Siapa yang mengamanahkan kamu sesuatu perkara, suruh simpan barang ke, suruh bayar sesuatu ke, suruh amanah jaga tu ke, jaga barang ke, jaga duit ke, maka kena tunaikan amanah tersebut kepada dia semula. Sama ada orang yang bagi kamu amanah tu Islam ke, kafir ke, tetap kamu kena tunaikan amanah. Ini hadis yang Nabi sebut daripada Imam Baihaqi. Jadi Allah suruh kita jaga juga hak orang kafir. Kalau hutang dengan mereka, bayar. Kalau janji dengan mereka, tunaikan janji. Kalau mereka bagi kamu amanah, suruh jaga betul-betul, jangan khianati amanah mereka. Allah suruh. Dalam hadis Nabi suruh. Tapi kalaulah orang kafir tersebut memusuhi agama Islam, memusuhi orang Islam, memusuhi Nabi, maka masa tu tak boleh lagi baik dengan mereka. Ni ayat ni Allah sebut. Semasa berlaku peperangan Badar, orang-orang Arab dulu, kalau tengok cerita-cerita masalah pun sama juga. Sebelum dia buat lawan ramai-ramai, lawan seorang dengan seorang dulu. Panglima kumpulan A lawan dulu panglima kumpulan B, lawan seorang-seorang dulu. Lepas lawan seorang-seorang, lawan 3 orang pula. Lepas lawan 3 orang pula, barulah lawan ramai-ramai. Saya lupa istilah dia bahasa Inggeris. Ada satu istilah bahasa Inggeris dia panggil apa tu? Sebelum peperangan besar dia lawan 2-3 orang je dulu. Ada istilah dia dalam bahasa Inggeris. Saya lupa dah. Jadi masa peperangan Badar, masa tu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia orang Islam lah. Orang kafir Mekah di peperangan Badar, dia hantar wakil seorang yang nak lawan seorang dengan seorang tu. Dia hantar siapa? Dia hantar Abdul Rahman bin Abu Bakar, anak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tu wakil orang kafir musyrikin. Masa Abu Bakar tengok anak dia keluar, wakil orang kafir musyrikin nak lawan tentera Islam, Abu Bakar keluar sendiri. Dia sendiri keluar jadi sukarela nak lawan anak dia kafir. Kalaulah tidak kerana Nabi pegang tangan dia, tarik belakang balik, dia nak lawan anak dia. Anak memang anak, pertalian darah memang pertalian darah. Sayang memang sayang, tapi dalam agama, sorry, kamu dah jadi musuh. Keluarga, sayang-sayang. Tapi bila bab akidah, bab agama, masa tu kamu bukan lagi saudara. Kamu bukan lagi darah daging aku sebab kamu musuh Islam. Bila kamu musuh Islam, tidak ada lagi persaudaraan antara aku dengan kamu. Itu ceritanya. Jadi dalam ayat ni, Allah marah orang Islam yang masih lagi ada hubungan baik dengan family sendiri. Dia family saya lah, dia ayah saya lah, dia abang saya. Memang dia family kamu, tapi masa tu dia musuh Islam. Kamu dah tak boleh baik dengan mereka lagi. Tu Allah kata, wahai orang beriman, kamu jangan jadikan ayah-ayah kamu, abang-abang kamu, adik-adik kamu, pemimpin-pemimpin, ataupun pelindung-pelindung, ataupun teman-teman rapat, jika mereka mengutamakan kafir berbanding iman. Tapi kalaulah mereka masuk Islam, tak ada masalah kamu nak baik dengan mereka, nak bersedar dengan mereka, nak jadikan mereka pemimpin, pelindung, penolong, silakan, tak jadi masalah. Baik. Masa Abu Sufyan belum masuk Islam lah ni,
Anak Abu Sufyan kahwin dengan Nabi SAW. Anak dia nama Ummu Habibah, kahwin dengan Nabi SAW. Ketika mana orang musyrikin Mekah melanggar perjanjian damai dengan Nabi SAW, Abu Sufyan pergi ke Madinah, daripada Mekah pergi ke Madinah, masuk rumah Nabi. Abu Sufyan duduk kat tempat duduk Nabi SAW. Anak dia Ummu Habibah tengok, dia tarik hamparan Nabi tu, dia tarik. Ayah dia tengah duduk, dia tarik. Ayah kita duduk atas kursi, tarik kursi. Ni kursi abang, jangan duduk. Kurang ajar lah kan kalau kita. Ni tak, ayah dia duduk atas hamparan Nabi, tempat duduk Nabi biasa duduk, dia tarik. Dia kata apa pada ayah dia? Tempat ini tidak layak bagi ayah. Tempat ni adalah tempat mulia bagi Nabi SAW. Terkejut ayah dia. Ayah dia ingat ke mungkinlah ayah dia ingat mungkin boleh pujuk anak dia supaya pujuk Nabi maafkan kesalahan orang-orang musyrikin Mekah. Tak. Sampai dia kata apa kat dia? Abu Sufyan kata apa pada Ummu Habibah? Abu Sufyan kata apa? Telah berubah benar kau sekarang ya. Kau sekarang telah berubah benar ya. Bukan masalah sayang tak sayang ayah. Dalam bab akidah, bila bermusuh antara Islam dan kafir, ayah menyokong tentera kafir, ayah menyokong dalam kumpulan tentera kafir, masa tu hubungan adik-beradik tak ada. Masa tu hubungan persaudaraan tidak ada. Okay, baik, Rabbi ayat ni, wadan, man siapa yang yatawallahu, menjadikan mereka sebagai pemimpin. Yatawallahu, menjadikan mereka sebagai pemimpin. Minkum di kalangan kamu, fa maka ulaika mereka itu hum mereka lah az-zalimun, orang-orang yang zalim. Okey, terjemahkan dia Tuan Sofi, ayat last kita Tuan Sofi terjemahkan. Dan siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin di kalangan kamu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Okey, baik. Terima kasih Tuan Sofi. Tuan Sofi buat saya host sekejap boleh? Minggu depan kita akan masuk ayat 24. Dekat skrin sekarang ada ayat 24. Tuan Sofi buat kat skrin ayat 24 kan? Tuan Sofi ada share kat kita kat skrin. Allah kata apa? Saya baca ayat 24. Tuan Sofi tolong buat saya host. Allah kata apa ayat 24 kat skrin ni? Katakanlah Muhammad, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta kekayaan kamu yang kamu usahakan, perniagaan kamu yang kamu khuatiri bankrupt, tempat tinggal kamu yang kamu sukai, kamu cintai lebih pada Allah dan Rasulnya, lebih daripada berjihad di jalannya, siaplah kamu, tunggulah kamu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Di minggu depan, kita akan bincang ayat 24 ni, di bawah tajuk cinta. Okey. Jadi cinta ada 3 tahap. Ada 3 jenis cinta. Okey, kita memang cinta anak. Tapi jangan sampai cintakan anak abaikan perintah Allah. Jadi minggu depan kita tajuk mahabbah. Mahabbah ada 3 peringkat. Pertama dipanggil mahabbah tabi'iyah. Cinta secara semula jadi. Semula jadi anak cinta mak, mak cinta anak, dia panggil mahabbah tabi'iyah. Yang kedua dia panggil mahabbah aqliyah. Mahabbah aqliyah. Boleh? Dari sudut semula jadi tak ada, tapi akal kita kata kita kena cinta dia. Contoh, cinta Nabi. Kita tak ada semula jadi cinta Nabi sebenarnya. Sebab kita tak pernah jumpa Nabi, tak pernah bersama Nabi, tak pernah makan minum semua dengan Nabi. Kita boleh cinta Nabi? Tak. Cinta semula jadi yang atas tu sebab kita bersama dengan mak kita lama, kita bersama dengan pasangan hidup kita lama, kita bersama dengan anak-anak lama. Jadi secara tabi'inya, kita cintakan anak-anak kita. Adapun mahabbah aqliyah, akal kita kata, kita kena cinta Nabi. Akal kita tanya, sebab apa kena cinta Nabi? Sebab Nabi banyak berjasa pada kita, sebab Nabi gini, sebab Nabi lah. Jadi, bila akal kita dah dapat banyak input tentang jasa Nabi pada kita, maka kita pun setuju. Akal kita kata, okey, kena cinta Nabi. Itu dipanggil mahabbah aqliyah. Yang ketiga dipanggil mahabbah nafsaniyah. Kita cintakan seseorang kerana kelebihan yang ada pada diri dia. Dipanggil mahabbah nafsani. Okey, cinta pada seseorang ni nun, nafsani. Mahabbah nafsaniyah ataupun mahabbah nafsani.
Cinta pada seseorang sebab kelebihan yang ada pada diri dia. Dia kaya, saya kena cinta dia supaya saya dapat kebaikan pada kekayaan dia. Dia ni artis, pandai menyanyi, suara sedap, pandai berlakon, saya cintakan dia kerana kelebihan daripada dia. Jadi ni kita akan bincang minggu depan insya-Allah, tajuk ayat 24 tu. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa sikit, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Tuan Sofi. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum.